A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasnul Hafiz bin Muhammad Najib dan muka saya tertera yang seperti di situ dari kelas PT1 S206. Nombor angka giliran saya iaitu 2023 2023 10141. Nama pensyarah yang saya sayangi ini yakni Puan Zuraidah binti Yazid yang mengajarkan saya dalam subjek GPPP 1092. Tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk menyiapkan tugasan daripada pentaksiran berterusan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Berikut merupakan isi kandungan yang saya akan jelaskan nanti. Yang pertama, maksud. Yang kedua, SKPM. Apa yang dimaksudkan dengan SKPM itu iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Di situ terbahagi kepada dua iaitu SKPM 2010 dan juga SKPM G2. Kemudian kita pergi ke pula yang ketiga iaitu PPPM. Apa yang dimaksudkan dengan PPPM ni iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Di situ terbahagi kepada 4 yang saya akan terangkan iaitu 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan. Kemudian kita pergi kepada akhirnya yang keempat iaitu implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan guru itu? Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Di samping itu juga, guru perlulah terlebih dahulu terampil dengan kepribadian unggul sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran, akuntabiliti, kemudian dan juga bersikap positif bagi memastikan anak-anak didiknya ataupun murid-murid itu berjaya menjadi modal insan kelas pertama yang dihasratkan dalam membangun negara bangsa Malaysia yang kita cintai ini. Baiklah, kita pergi kepada isi yang pertama iaitu maksud. Apa yang dimaksudkan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan itu? Jadi maksud aspirasi itu yakni keinginan yang kuat atau cita-cita mencapai. Kemudian hala tuju. Hala tuju ini merupakan matlamat atau sasaran iaitu sesuatu yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi. Kemudian kita gabungkan apa yang dimaksudkan dengan aspirasi dan hala tuju itu. Aspirasi dan hala tuju itu membawa maksud kepada keinginan dan matlamat Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan di negara kita ini. Jadi kita pergi yakni Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dalam kurungan SKPM. SKPM ini terbahagi kepada dua iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 dan juga Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2 dalam kurungan SKPM G2. Baiklah, kita pergi kepada SKPM yang pertama dilaksanakan iaitu SKPM 2010 ataupun dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Sejajar dengan matlamat untuk mewujudkan negara yang mencapai kualiti pendidikan bertaraf dunia, sistem pendidikan negara perlu mempunyai satu standard kualiti pendidikan yang jelas dan komprehensif. Untuk mengukur dan menilai sejauh mana standard tersebut telah dicapai oleh pemimpin sekolah dan guru, maka satu instrumen pengukuran yang mesra pelanggan dan lebih berobjektif diperlukan. Oleh itu, SKPM 2010 ni telah dikenalkan dan digantikan SKPM sekolah dengan harapan ia dapat bantu lonjakkan lagi kualiti pendidikan memandangkan ia lebih menekankan fungsi proses yang berfokus dengan impak ke atas pencapaian kemenjadian murid itu. Jadi berikut merupakan 5 standard
yang ditetapkan dalam SKPM 2010. Yakni yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Yang kedua, pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Yang keempat, pembelajaran dan pengajaran. Yang kelima, kemenjadian murid. Baiklah, kita pergi kepada SKPM yang kedua yang diperkenalkan oleh KPM Malaysia ini, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau dalam kurungan SKPM G2. Okey, baiklah. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini adalah pengubalan semula Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010 yang diperkenalkan pada KPM yang saya jelaskan sebentar tadi dengan penambahbaikan dan peningkatan. SKPM G2 ini dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kurungan KPM untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Instrumen yang ditekankan dalam SKPM G2 adalah orientasi tindakan, kemudian berorientasikan kepada kualiti dan juga berasaskan bukti. Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan semakan hasil penilaian akan dibuat sebanyak 3 kali setahun, iaitu pada bulan Mac, Julai dan juga November. Baiklah, kita pergi kepada standard keempat dalam SKPM G2 ini yang memfokuskan pada pembelajaran dan pemudahcaraan atau dikenali sebagai PDPC. Guru di dalam SKPM G2 ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai pemudah cara dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP bagi memastikan keberkesanan, peningkatan dan perkembangan murid secara menyeluruh. Guru di dalam SKPM G2 itu berperanan sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Sebagai ringkasannya, hendak saya katakan di sini SKPM 2010 memfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran PDP, manakala pada SKPM G2 ini iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini memfokuskan kepada pembelajaran dan pemudahcaraan ataupun dikenali sebagai PDPC. Baiklah, sebentar tadi kita telah bincangkan tentang SKPM. Sekarang kita pergi pula kepada yang kedua iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam kurungan PPPM. Baiklah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2020 ini adalah satu rancangan yang membantu sistem pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kualiti dan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Rancangan ini membabitkan pembangunan pelajar Malaysia yang mempunyai pengetahuan, penghayatan dan penghayatan pemikiran dan kreatif, kemahiran pimpinan dan kemampuan untuk berbicara dengan dunia lain. Sama sekali penting, pelajar kita harus diimbangi dengan nilai, etika dan perasaan bangsa ataupun patriotik supaya mereka dapat membuat pilihan yang tepat untuk diri mereka, keluarganya dan negara dengan pandangan yang berterusan dan untuk memerangi keberanian kehidupan yang pasti akan terjadi. Baiklah, kita pergi kepada 4 cabang bagi PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama iaitu 3 gelombang. Baiklah, gelombang pertama. Gelombang pertama 2013 sehingga 2015 fokus pada pembangunan prasekolah, peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran dan peningkatan kemahiran guru. Hal ini bertujuan untuk tingkatkan lagi kualiti pendidikan prasekolah dan pembelajaran, peningkatan kemahiran guru, peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti, peningkatan kemahiran pemikiran dan kreatif, peningkatan kemahiran pimpinan dan pengurusan, serta peningkatan kemahiran bahasa asing dan teknologi.
Tujuan lainnya juga iaitu membantu pelajar Malaysia untuk membangun kemahiran yang lebih berkualiti dan membuat perubahan yang positif dalam sistem pendidikan Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada gelombang yang kedua, iaitu gelombang kedua ini bermula daripada 2016 sehingga 2020. Fokus pada pembangunan kurikulum yang lebih holistik, peningkatan kemahiran bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia, dan peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti. Baiklah, ianya juga memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran abad ke-21 yang merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama. Nombor kedua ini bertujuan untuk mencapai beberapa matlamat penting termasuk peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti, pembangunan kurikulum yang lebih holistik, peningkatan kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia serta peningkatan kecekapan, pengurusan dan penyampaian pendidikan. Baiklah, kita pergi kepada gelombang yang ketiga, iaitu gelombang yang terakhir, yakni gelombang ketiga ini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 ini bertujuan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam gelombang pertama dan kedua, serta memperkenalkan strategi dan inisiatif yang lebih spesifik. Gelombang ketiga ini mungkin mengusahakan peningkatan kualiti pendidikan, peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti dan peningkatan kemahiran pelajar dalam mata pelajaran yang relevan. Hal ini bertujuan untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. Baiklah, kita pergi kepada yang kedua daripada usaha PPPM, Pelan Pendidikan Malaysia yang kedua, iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Baiklah, berikut merupakan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. Apa yang dikatakan dengan akses ini iaitu peluang mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira taraf ekonomi, etnik atau latar belakang. Yang kedua, kualiti. Apa yang dimaksudkan dengan kualiti ini iaitu membandingkan sistem pendidikan dengan tahap aras antarabangsa supaya bergerak seiring dengan pembangunan pendidikan antarabangsa. Yang ketiga, equity, iaitu merapatkan jurang sosio-ekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender dalam pencapaian murid. Yang keempat, perpaduan, iaitu sistem pendidikan ini menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima, kecekapan. Ini kecekapan merupakan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Baiklah, selesai daripada 5 aspirasi itu, kita pergi pula kepada 6 aspirasi murid. Baiklah, yang pertama, pengetahuan. Murid di Malaysia diharapkan mencapai potensi sepenuhnya dengan menguasai bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah dan dalam bidang yang lain seperti muzik dan sukan serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam situasi harian. Hal ini bertujuan untuk membina dan menghasilkan murid yang serba boleh. Yang keempat, kemahiran dewi bahasa. Setiap kanak-kanak menguasai sekurang-kurangnya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Hal ini bertujuan supaya murid-murid ini berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris ini dalam persekitaran kerja dan berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kelima, etika dan kerohanian. Kerohanian bermaksud batin yang berkaitan dengan jiwa. Set prinsipnya terbahagi kepada 3, iaitu integriti, tanggungjawab sivik dan juga kerohanian. Apa yang dimaksudkan dengan integriti ini iaitu mempunyai keberanian
disiplin dan semangat untuk melakukan perkara betul. Yang kedua iaitu tanggungjawab sivik, bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Yang ketiga, kerohanian iaitu mempunyai pegangan agama yang kuat. Baiklah, yang terakhir iaitu yang keenam, identiti nasional. Identiti nasional ini yang kukuh terikat dengan prinsip rukun negara kita yang diperlukan untuk kejayaan masa depan Malaysia. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara Malaysia yang kita cintai ini. Kemudian bahagian pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang terakhir iaitu 11 anjakan. Seperti yang saya terterakan di dalam halaman ini, yang di mana terdapat 11 anjakan yang diperkenalkan. Yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Yang keenam, mengupai JPN iaitu Jabatan Pendidikan Negeri, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang ke-11 iaitu meningkatkan ketelusan dan akuntabiliti awam secara langsung. Baiklah, kita di penghujung iaitu implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baik, jadi implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik yang pertama iaitu guru perlulah bersikap peka dan cekap dalam memastikan setiap murid diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Guru yang bersikap peka dan cekap adalah guru yang responsif terhadap keperluan dan perkembangan pelajar. Sementara itu, memiliki kecakapan dalam menyampaikan bahan pengajaran. Mereka perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta memahami perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Guru yang peka dan cekap mampu mengenali keperluan individu setiap pelajar dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk membantu pelajar mencapai potensi maksimum mereka itu. Selain itu, mereka juga mampu menyampaikan bahan pengajaran dengan cara yang efektif, memastikan bahawa setiap pelajar memahami dan menguasai konsep yang diajar. Guru yang bersikap peka dan cekap juga mampu mengubah cara pengajaran mereka mengikut keperluan pelajar dan memastikan bahawa setiap pelajar diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Baiklah, implikasinya yang kedua iaitu guru juga perlu memastikan bahawa setiap murid memperoleh akses kepada pendidikan berkualiti dan membangun kemahiran berfikir kritis, kreativiti dan komunikasi. Hal ini bertetapan dengan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Baiklah, guru yang memastikan setiap murid
memperoleh akses kepada pendidikan berkualiti dan membangun kemahiran berfikir kritis, kreativiti dan komunikasi adalah guru yang berperanan penting dalam membentuk perkembangan pelajar. Mereka perlu memastikan bahawa setiap murid diberi peluang untuk mengembangkan kemahiran berfikir kritis, iaitu kemahiran untuk menilai, menganalisis dan membuat penilaian yang bersebab. Selain itu, guru juga perlu memupuk kemahiran kreativiti yang melibatkan kemampuan untuk berfikir secara inovatif dan mencipta sesuatu yang baru. Kemahiran komunikasi juga penting, di mana guru perlu membantu murid memperoleh kemahiran untuk menyampaikan idea dan berinteraksi secara efektif. Dengan cara ini, guru dapat membantu murid memperoleh akses kepada pendidikan berkualiti dan membangun kemahiran yang penting untuk kejayaan di masa depan. Baiklah, implikasi yang ketiga iaitu yang terakhir, iaitu guru perlu mengamalkan kemahiran profesional dan tidak mempunyai sikap berat sebelah dalam mengajar murid-murid serta menawarkan perkongsian yang baik-baik saja kepada pelajar. Guru yang mempunyai sikap ini dapat membantu murid memperoleh kemahiran yang penting dan membangun kemahiran profesional yang tinggi, serta membantu mereka memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Apa impak positif yang dapat kita ambil daripada amalan dan sikap ini? Yang pertama iaitu ianya dapat membangun hubungan yang baik antara murid dengan guru itu dan membantu mereka secara efektif. Yang kedua iaitu ianya juga dapat membangun kemahiran profesional yang tinggi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga iaitu ianya juga dapat membantu murid memperoleh kemahiran yang penting dan membangun kemahiran profesional yang tinggi. Kesimpulannya, guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Oleh yang demikian, guru perlu mendidik pelajarnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajari dan menjadikan sebagai satu amalan dalam kehidupan mereka. Ilmu tanpa amal tidak mampu memberi apa-apa kesan dalam kehidupan seseorang. Sehubungan dengan itu, kepentingan melahirkan guru yang mempunyai jiwa pendidik perlu mendapat perhatian khusus. Jatuh bangun sesebuah tamadun dan peradaban adalah bergantung kepada kecemerlangan sistem pendidikan. Kerjaya guru adalah sangat mulia. Oleh yang demikian, tanggungjawab dan amanah ini bergantung pada warga guru yang merupakan golongan penting menjelmakan hasrat tersebut. Lahirnya cendekiawan yang memajukan peradaban dan tamadun manusia adalah hasil didikan dan tunjuk ajar daripada mereka yang bergelar guru. Sekian daripada itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.